Baru ni depan mata saya tuan-tuan. Selalu saya tengok dalam CCTV. Saya sembahyang isyak, hari hujan, berlari-lari bawa payung ni nak sembahyang isyak. Depan saya pun orang ni. Saya tengok dalam saf tu dah 3 saf, budak-budak dalam 4-5 orang. Ya. Belakang, hujan lebat tuan-tuan. Budak usia ini 9-10 tahun. Biasa lah sembahyang. Oh. Dia balik-balik. Oh. Datang Pak Ji ni, dia tarik telinga budak. Oh. Saya tengok dia. Saya ingatkan dia tarik dengan warning je. Pom, dia bagi sekali. Bapa. Pom, budak tuan-tuan. Allah. Saya dah dia tampar. Nak buat apa? Diam je lah. Takkan nak bergaduh tampar dia pula. Dah lah hujan. Yang datang sembahyang 4-5 orang. Budak-budak. Tuan-tuan ingat kalau nak datang ke budak-budak tuan-tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang saya muliakan, di dalam satu hadis daripada riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Kamu kenal tak siapa dia orang yang muflis? Muflis ni bahasa Arab. Kita rasa macam bahasa Inggeris pula. Padahal dia Arab. Macam Farah. Farah tu bahasa Arab. Habis tu nama isteri $6 million man tu Farah. Kita pun ingat dia tu orang putih. Padahal namanya Farah. Begitu juga dengan Masyitah. Begitu juga Masyitah ni kita ingat dia tu adalah nama orang. Padahal Masyitah tu tukang sisir rambut. Begitu juga dengan Maisarah. Kita perasan dia perempuan. Padahal dia laki-laki. Ini banyak kekeliruan. Jadi dengan kita belajar, dengan kita mengaji, insya-Allah kekeliruan kita tu hilang. Siapa dia orang yang muflis? Nabi tanya. Nabi tanya kepada sahabat, kamu kenal tak atadruna manil muflis? Kamu kenal tak siapa yang dikatakan sebagai orang yang muflis? Orang yang bankrupt. Maka Nabi SAW bila bertanya demikian, sahabat menjawab, qalu al-muflis fina man lam dirham lahu wala mata. Rasulullah, setahu kami lah orang yang muflis ni, orang yang tidak ada wang, yang tidak ada dirham, dan mereka ini pula tidak memiliki harta. Tidak ada wang dan tidak ada harta. Hutang banyak pula, harta pun tak ada nak bayar hutang. Nama dia bankrupt, nama dia muflis. Maka kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, bukan yang tu bukan dikatakan sebagai muflis. Kata Rasulullah, yang dikatakan muflis ialah innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Yang dikatakan muflis itu apa? Bukan orang yang tidak ada wang, bukan orang yang tidak ada harta untuk membayar hutang dia. Bukan. Sebab kalau di dunia ni, kalau kita muflis, settle masalah bang. Kalau kita ni tak ada wang, ada orang tolong bayar kan, settle masalah. Tambah zaman sekarang ni tuan-tuan, sekejap je kalau tak ada duit, buat podcast je. Tak ada duit, jual kambing je lah. Tambah pula kita ni pula duda terhangat. Lagi sekejap. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Tuan-tuan jadi duda terhangat di pasaran. Buat live pula. Berpuluh juta like. Jual kambing perap laku. Jual kambing hidup pun laku. Settle sekejap. Yang mana faham, faham. Tak faham, sudah. Orang perempuan faham. Laju letak tu. Faham. Kata dia.
Yang abang ni tak apa nak faham. Yalah maklumlah demo di bawah ni patah hati. Patah riuk tuan-tuan. Demo di atas macam-macam patah tuan-tuan ni. Tak ada masalah. Sekejap je dalam dunia ni. Kalau kita ada hutang banyak. Tak settle dengan bank. Ada mak kita, bapak kita jual tanah pusaka. Tolong clearkan hutang kita. Bail out. Selesai lah masalah. Sebab itu bukannya hakiki yang dikatakan sebagai bankrupt. Berapa banyak orang hari ni yang dah keluar daripada bankrupt, dah boleh berjalan keluar negara dah. Dah boleh memiliki harta dah. Harta dia pun dah banyak dah. Dia settle hutang dah. Sebab tu bankrupt dalam dunia tak ada masalah. Rasulullah tanya pada sahabat, siapakah yang betul-betul muflis? Siapa yang betul-betul bankrupt? Sahabat ni jawablah, yang tak ada harta, yang tidak ada wang, itulah yang bankrupt. Kata Nabi, tak. Yang bankrupt itu apa? Innal muflisa min ummati. Sesungguhnya orang yang bankrupt daripada umat aku. Man ya'ti yaumal qiyamah, ialah siapa-siapa yang datang di hari kiamat, bisalatin, dibawanya pahala solat. Wasiyamin, dengan pahala puasa. Wa zakatin, dengan pahala berzakat. Oh, alhamdulillah. Macam kita lah, pahala semayang. Allah, subhanallah. Banyaknya pahala semayang ni. Kak Som, pahala banyak Kak Som. Daripada 6.30 petang, dah datang masjid bertelekung sampai sekarang pukul 8.05. Bertelekung tu, saat lagi nak semayang isyak. Tak tahulah pula nak semayang isyak jam berapa. Ceramah ni pun jam 12 baru habis Kak Som. Jam 12. Ya betul Ustaz. Nanti balik rumah tidur. Pukul 4.30 bangun tahajud. Berjalan pula ke masjid subuh. Lepas subuh tunggu pula sampai isyraq. Sampai pula duha. Semayang pula baru balik ke rumah. Tontang, pukul 12.30 tidur. Nanti semayang zuhur pula pukul 1.30 semayang. Oh, banyaknya pahala semayang ini abang-abang ni. Sebab tu bila saya tengok abang-abang datang sini, Allah, banyaknya pahala. Ya, Datin? Datin umur apa, Datin? Ada 50. 70. Oh, sebayalah kita. Allah, 70 Datin. Sebaya dengan saya, Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi masalah saya tak nampak 70 tu masalah tu. 70 tahun dah Datin ni. Sekarang ada orang kuat perking pula. Semayang dia lama pada saya. Semayang tuan-tuan banyak daripada saya. Mulanya tuan-tuan. Ya Allah. Semayang Jumaat tuan-tuan ni dah berpuluh-puluh tahun besar pahala tuan-tuan. Allah. Malu saya menghadap tuan-tuan. Nak ngadap Pak Haji kita ni Allah dengan serbannya, jangguknya Allah. Semayangnya sudah berpuluh tahun. Berapa umur Abang Haji sekarang? 80 sebaya kita Haji. Ya Allah. Allah Haji. Mana satu Ustaz Kazim ni dengan Datin dia sebaya. Dengan Tuan Haji pun sebaya nama benar nipu tuan ni. Allah, bila tengok Tuan Haji, Allah kalah kita tuan-tuan. Semayang dia lebih banyak pada kita. Tarawih dia lebih banyak pada kita. Subuh dia lebih banyak pada kita. Alhamdulillah. Tengok pelajar tahfiz pula kalah kita. Apa yang kalahnya Ustaz Dema baru 15, 14, 12. Semayang tak banyak Ustaz. Oi, memang semayang dia orang tak banyak sebab umur pendek baru. Tapi dia tak ada dosa. Dosa apa dia buat? Tikam nombor tak pernah. Apa dosa dia orang buat tuan-tuan? Pukul isteri. Isteri pun tak ada. Disikunya isteri dia. Tak ada. Dia buat macam itu ke isteri dia. Itu nama dia John Cena nama dia tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan. Allah tengok budak-budak ni mulianya dia orang tuan-tuan. Oh kita pula jatuh hina. Kita ni banyaknya dosa. Jadi Alhamdulillah. Ada orang yang bawa pahala solat. Ada yang bawa pahala puasa. Semalam Isnin dia puasa sunat. Hari ni dia makan. Besok dia makan. Khamis puasa balik dia. Tak sabar dah nak datang Ramadan ni. Tak sabar dah nak datang Rejab, nak datang Syaban. Tak sabar dah dia nak puasa. Nak ambil sunat tu.
Walaupun ramai yang duk tengok-tengok dekat jadual, dekat kalender. Aku rasa baru je puasa. Dah datang balik Ramadan. Betul ke dia orang ni kira? Oh, nampak tuan. Macam silap kalender je. Silap kalender dia kata tuan-tuan. Punya tak nak puasanya. Tapi saya tengok muka tuan-tuan ya Allah, tak sabar-sabar nak Ramadan ni. Bulan yang dinantikan. Udah siap dah tanya bendahari masjid. Bila nak buka jadual untuk moreh? Aku nak ambil 2 malam. Dah tanya dah. Dah tanya dah bendahari perkim air molek. Untuk bulan Ramadan ni, ada ke majlis berbuka puasa untuk mu'alaf? Kenapa kau tanya? Aku nak sedekah ni, nak buka puasa dengan mu'alaf. Oi, dah sibuk bertanya dah. Pahala puasa kita banyak. Tambah-tambah Kak Som, pahala puasa Kak Som banyak Kak Som. Oi, macam pahala semayang. Bayangkan orang perempuan datang semayang, naik tangga satu, Tuan-tuan ingat senang naik tangga tingkat atas. Yang sihat tak apa ni, yang Kak Nap sakit lutut. Kak Gayah pula gaut. Dah tahu sakit gaut, kegemaran makanan, kegemaran Kak Gayah, udang pula tu masalah. Oi, tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok isteri kita semayang. Duduk di atas. Stokin 2. Baju dalam 1. Kain dalam 1. Baju telekung 1. Baju telekung, kain telekung, anak tudung, sarung lengan. Allah. Sekali buka baju di rumah, sebakul. Punya banyaknya tuan-tuan. Asyik baik masjid kita ada aircon. Tahan juga. Macam abang-abang semayang, pahala ada tapi tak boleh lawan isteri kita. Kita tu pieces saja. Kain pelikat 1, baju Melayu 1. Singlet tak ada, spender pun tak ada. Selamba rok dia letak. Selamba je datang. Dah lah kain tu nipis datang. Disuluh dari lampu kereta pula nampak. Haji ni seksi betul. Serupa tu lah akak-akak. Bila datang Ramadan, yang berpuasa, semua suami isteri puasa. Tapi yang agak-agak pahala lebih siapa? Dema jawab tuan-tuan. Dia orang pula jawab isteri. Pandai pula mengaku tuan. Betul. Kalau tak ada isteri kita bangun sahur macam gelap rumah tu. Pukul 6 gelap. Tak ada siapa bangun. Tapi dengan sebab isteri kita bangun sahur 4:30 pagi, 4 pagi, cerah. Bukan kata kita je bangun. Jiran sekeliling tumpang bangun. Mulut isteri tu. Bangunlah abang. Bukannya suruh masak, suruh makan. Bangkit satu kampung. Punya pok-pek. Maklumlah dah kahwin 20 tahun, 40 tahun. Mulutnya pok-pek. Cuba baru kahwin sebulan. Kahwin sebulan, tiba-tiba datang Ramadan. Agak-agak isteri tu, dia kejut suami dia bangun sahur macam mana tuan? Ya, Datuk Mufti datang pula dah. Kacau sungguh. Hari itu dia datang masjid Cina. Hari ni dia datang masjid sini pula. Aduh, tuan-tuan. Patut dia lah yang cakap, bukan saya tuan-tuan. Saya nak cakap tak layak untuk dia tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Isteri kita, kalau tak bangkit sahur, gelap kita tuan-tuan ni. Agak-agak Ramadan, yang paling teruk berpuasa siapa? Isteri ke suami? Suamilah teruk puasa. Tidur daripada lepas subuh. Sampai zuhur, lepas zuhur semayang, tidur balik. Sampai membawa ke asar. 6:30 petang semayang asar. Teruk sungguh, tidur. 7 petang masuk maghrib, buka puasa. Dia kata apa? Hoi, tak terasa langsung puasa kali ni. Tiba-tiba dah buka nak kiamat gambarnya. Nak kiamat apa kau tidur dari subuh sampai ke asar. Bangun-bangun tu biul terus tuan ni. Maka kita bawa pahala puasa. Alhamdulillah man shoma Ramadanan.
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, Ramadan nanti pesta ibadah. Saya tengok masjid tuan-tuan ni, saya tahu lah aktif punya masjid ni. Aktifnya ni tuan-tuan. Baru ni saya pergi masjid Tanjung Minyak, Tanjung Bidara. Sekarang saya main tempat tuan-tuan pula. Minggu depan lagi sekali. Taman apa Ustaz? Lupa dah Ustaz. Benar dia. Satu lagi tempat. Tengok masjid pun saya tahu lah. Bulan Ramadan nanti ni imarah masjid kita. Alhamdulillah. Dengan tarawihnya, dengan qiyamnya, dengan iftarnya, dengan morehnya, dengan sedekahnya. Tuan-tuan tambah-tambah nanti pula kita dah tahu Datin sebut tadi, kita nak buat wakaf untuk pembelian bangunan untuk perkim. Tuan-tuan tak nak bagi sekarang pun tak apa. Tak nak lah Ustaz. Bagi bulan Rabiul Akhir ni tak nak lah Ustaz. Atau bulan bila awak nak kasih? Jamadah awal tak nak, Jamadah akhir tak nak, Rejab tak nak, Syaban tak nak. Bila awak nak bagi ni, wakaf ni? Saya nak bagi bulan Ramadan Ustaz. Kenapa? Sebab berlipat kali ganda. Wah. Pandai pula dia. Kalau bagi bulan sekarang Ustaz, ada pahala. Tapi kalau bagi bulan Ramadan, pahala sunat dapat wajib Ustaz. Sebab tu saya tangguh bulan Ramadan, baru saya nak wakaf. Nak bagi sumbangan untuk beli dewan. Datang Ramadan, meninggal. Tak sempat nak wakaf. Allah naya sungguh. Jadi tuan-tuan, Allah kata, fastabiqul khairat. Bersegeralah berbuat kebajikan. Bagi. Dengar kata nak wakaf. Nak buat. Kita bagi, jangan tangguh. Sebab kita tak tahu bila kita nak mati. Jangan tangguh-tangguh tuan-tuan. Kita tak tahu, bersegeralah minta. Saya bila dengar tadi, apa nama cikgu kita tadi, Tok Ngulu kita tadi, mana dia kata nak kutipan tadi. Saya hari ni tuan-tuan, PA saya, dia terlupa masukkan duit dalam dompet saya. Bila tadi nak isi minyak dekat air keruk, tengok-tengok ada 100. Saya kata awak ni, kad kredit ke apa benda saya bukan ada. Dia tak 100. Saya kata, hei, mana duit aku pesan suruh bawa tadi? Allah Datuk, saya terlupa. Astaghfirullahaladzim ni. Pergi ke hotel ni sebenar. Kad kredit tak ada. Apa tak ada? Sudah ni parah ni tuan-tuan. Tinggal RM50 lah. Tuan-tuan jangan minta derma kat saya. RM50 dah ni. Jadi saya pun nak wakaf juga. Saya pun nak sumbang juga. Tak payah tunggu-tunggu lah. Tak payah tangguh-tangguh dah. Apa aku nak bagi dekat perkim? Air molek ni. Air molek ke? Air apa? Air molek ni Allah. Saya tengok jam saya. Jam saya ni tuan-tuan, baru beli sebulan. Baru pakai 2 kali. Calak pun belum. Rasa-rasa plastik atas ni pun tak buka. Jadi, tuan-tuan ambil lah gambar saya. Bukti Ustaz Kazim pakai jam ni. Okey. Jadi saya bagi jam ni pada perkim. Siapa yang nak beli jam ni, belilah. Aku dah beli jam Ustaz Kazim. Nah, ambil gambar saya kat Facebook. Bukti bahawa jam ni saya punya, jam ni saya pakai. Nanti dalam frame tunjuk ke orang ni jam Ustaz Kazim aku beli ni. Aku beli untuk wakaf buat pembelian bangunan rumah kedai untuk perkim. Jam ni murah je. Tuan Noja murah je. Cuba tengok jenis pak tu. Mai tengok tak? Mata terang. Krokodil. Krokodil murah ya tak. Nak. Ini original krokodil lah. Tuan-tuan jangan kata Petaling Street China made in China pula. Tuan Haji, ni saya pergi beli. Paling rendah 2,000. Buat ni. RM2,000 boleh ya Ustaz? Jadi nanti ambil jam ni saya pakai siap-siap. Okey, jadi tuan-tuan ambil. Ustaz tak sayang ke? Sayang. Apa esok Allah tanya jam ni? Nak jawab apa depan Tuhan? Hang beli dari mana, buat apa? Baik saya akan bagi. Untuk buat wakaf, senang esok duduk dalam kubur tuan-tuan. Boleh tolong kat jam ni. Dapat 102 jadi. Tapi janganlah tuan-tuan beli dengan harga 102. Siar kat jam ni tuan-tuan. Nah, tuan-tuan pun tahu kan jenama dia krokodil. Tuan-tuan pun tahu agak-agak berapa harga dia. Jadi pulanglah pada perkim
I molek nak letak berapa dulu harga dia. Jadi saya pegang siap-siap. Nanti ambil gambar ni daripada Facebook. Ni jam Ustaz Kazim. Tuan mulu. Nah, pegang. Jadi siapa yang nak beli jam ni, ambil daripada Tok Pengulu kita. Okey, masih Tok Pengulu. Habis itu Ustaz tak ada jam. Tak apa, handphone ada. Ustaz jual lah handphone. Tuan jangan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Okey, hari itu saya, mereka minta derma. Buat wakaf. Dia kata, jam saya bagi dah. Ustaz, ya. Apa masalah pula? Boleh bagi baju tak? Baju? Boleh apa masalah? Saya buka baju pula. Saya kata, jangan minta seluar saya sudah. Pakai kain plekat balik ipuh. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Ada yang bawa pahala puasa. Sebab tu puasa kita ni banyak pahala ni. Berlipat kali ganda. Alhamdulillah. Syukur. Yang ketiga, ada yang bawa pahala zakat. Oh, pahala zakat kita tuan-tuan. Saya, Jumaat lepas saya sembahyang di Melaka. Sembahyang di masjid apa saya lupa. Comel masjid dah. Cerita khutbah, cerita bab zakat. Khutbah Jumaat tu cerita bab cepat bayar zakat, kepentingan berzakat, apa yang dibuat. Allah, seronok. Saya kalau cerita bab zakat, cerita bab sedekah, saya suka. Pak siapa saya suka? Pak saya pahala banyak dengan zakat. Zakat itu menyucikan harta kita. Zakat itu menyucikan jiwa kita. Menyucikan perasaan kita. Sebab di zaman dulu-dulu, di antara punca yang Allah Ta'ala turunkan bala pada dia orang, pasal apa? Pasal mereka mengatakan bahawa kami ni lagi banyak amwal daripada engkau. Kami lagi banyak harta daripada engkau. Lagi banyak anak daripada kamu. Dan kami tidak akan diazab. Sebab kami hebat. Allah bagi sak tuan-tuan. Lawan Nabi mereka, bantah Nabi mereka, harta tak boleh tolong, anak tak boleh tolong bila Allah turunkan bala. Tetapi dengan zakat, Allah Ta'ala berikan kebaikan pada kita. Saya bila dengar Tok Imam tu baca cerita bab zakat tu, saya tengok, ya Allah. Sepatutnya kan, bila kita nak bayar zakat, kita rasa berdebar-debar. Bila Ustaz bayar zakat? Saya bayar zakat bulan Ramadan. Zakat saya dikira Ramadan. Start Ramadan saya kira, haul dia saya ambil Ramadan. Kenapa? Sebab saya nak pahala berlipat kali ganda dengan sebab bayar zakat. Yang kedua, kita ucap terima kasih pada jabatan agama, majlis agama. Kenapa? Kerana mereka menguruskan zakat kita. Saya bercakap dengan banyak di tempat pusat pungutan zakat negeri-negeri di Malaysia. Cakap banyak. Saya cakap pada orang ramai, tuan-tuan, bersihkan persepsi. Yang hari ni kita ni dengar persepsi, dengar sangkaan, cerita, hearsay, dengar khabar-khabar. Pejabat zakat simpan duit. Jangan bagi kat dia orang. Dia orang simpan. Ya ke? Mana kau tahu? Aku tahu pula. Padahal kadang-kadang tuan-tuan, kutipan zakat yang kita kutip tak cukup pun untuk nak membiayai asnaf. Salah satu asnahnya apa? Ni yang kita baca ni, mu'alaf ni. Sampai kena cari dana yang lain untuk tampung. Kadang-kadang habis duit zakat, tak cukup. Jadi mereka menguruskan zakat kita, alhamdulillah kita dapat pahala. Susun pula, tersusun dapat. Dua, bila zakat kita dibayar, kita membayar zakat, apa yang tuan-tuan akan dapat? Kita dapat doa daripada penerima zakat. Sebab itu di akhir khutbah kita, imam akan baca, ya Allah, ampunkanlah pembayar zakat, ampunkanlah dosa orang yang berinfak, orang yang memberi sumbangan, murahkanlah rezeki mereka, bersihkanlah harta mereka, berilah kebaikan pada anak pinak mereka. Doa, amin, amin, amin. Yang ketiga,
Kenapa zakat dan infak tu penting? Sebab ulama' sebut, kalau ada orang kaya yang menginfakkan hartanya pada jalan Allah. Kalau ada ulama' yang betul dengan ilmunya. Kalau ada orang yang jahil, menghormati orang alim. Kalau ada orang miskin yang tidak menjual agamanya untuk kaya. Maka selagi itulah kamu akan hidup dalam negeri yang aman sentosa. Apa dia? 4 faktor. Faktor yang pertama, orang kaya yang berinfak. Kalaulah tidak ada orang bayar zakat, apa jadi? Kaya tapi tak nak bayar zakat. Kaya tapi tak nak tolong rumah Allah. Ni yang duk tolong buat masjid ni tuan-tuan ni orang kaya. Ni nampak rasa panas, kita bubuh ekong. Sebab dulu komplain panas, makcik tak dapat lah datang masjid ustaz. Oi, panas, makcik bertelekong pula. Panas. Kalau macam di rumah makcik semayang, kalau panas, makcik buka telekong, tak ada orang kan. Di masjid takkan nak semayang tak pakai telekong ustaz. Makcik ni biol ke apa? Ada orang ke tak ada orang makcik? Semayang ni wajib tutup aurat walaupun seorang. Oh iya ke ustaz, ingatkan kalau tak ada orang boleh pakai bentang kat dada je semayangnya ustaz di rumah. Jangan, wajib tutup aurat. Bila kita kata, Din, datanglah semayang di masjid, kenapa tak datang? Oh, panas. Aku tak tahan lah di masjid, panas sangat. Kipas tak cukup. Bila kita pasang aircon, Din, datanglah masjid. Masjid dah sejuk, ada aircon. Aku datang dah semalam, sejuk sangat. Tak tahan, rasa nak terkencing je. Panas tak datang, sejuk tak datang. Dia ni agak-agak mati baru datang. Tuan. Itu pun bila mati mengada pula datang. Duduk depan imam tu. Berbaring depan imam lagi. Takkan nak tunggu itu baru datang tuan-tuan. Kerana adanya orang kaya yang berinfak, orang miskin terbela, asnaf terbela. Agama kita ada orang jaga dengan wang infak. 1. Nombor 2, yang memberikan keamanan pada negeri kita apa dia? Bila alim ulama bercakap dan mereka buat. Bila alim ulama bercakap, didengari. Bila alim ulama itu berani bercakap yang hak. Walau kana murran, walaupun pahit, dia boleh bercakap, maka selama itu negeri kamu aman. Yang ketiga, apabila adanya orang-orang jahil yang menghormati orang-orang yang alim, mereka tak menghina, tak mengutuk, tak mempertikai, mereka menerima nasihat. 3, yang keempat, bila adanya orang miskin yang tidak menjual agama, tidak memilih kufur untuk mendapatkan kemewahan walaupun miskin, maka bila ada 4 benda ini, amanlah kita. Mudah-mudahan kita di Melaka ni 4 benda ni aman ada. Penyebab kepada keamanan. Yang kelima, kenapa zakat itu pahalanya kalau dapat pada kita diuruskan dengan cara yang baik. Kadang-kadang benda yang kita tak buat, pahala kita dapat. Tak faham Ustaz? Saya tak faham Ustaz. Awak tak pernah buat benda itu, tapi awak dapat pahala itu. Awak tak pernah buat haji, tak mampu nak pergi haji. Tiba-tiba di hari kiamat, tengok-tengok dapat pahala haji. Apa asal aku dapat pahala haji? Yang ni istimewa ni tuan-tuan. Salah satunya datang daripada zakat. Majlis Agama Islam, Pusat Pungutan Zakat Melaka misalnya. Dia ambil zakat, dia agihkan. Dia agihkan asnah buat pembiayaan. Ada yang fi sabilillah. Ada yang untuk mu'alaf. Ada untuk fakir, ada untuk miskin, ada untuk gharimin dan sebagainya. Salah seorang penerima zakat tu tuan-tuan, saya penerima zakat. Masa saya duduk di Mahat Tahfiz, saya dapat derma siswa zakat RM250 sebulan. Saya telefon mak saya, masa tu masih hidup ke. Mak tak payah hantar duit, mak tak payah cari duit, mak tak payah susah hati. Saya dah dapat duit zakat RM200.5 sebulan. RM100 duit poket.
beli ubat gigi, minyak rambut semua RM1. RM150 duit makan, 3 kali makan, bagi dekat kantin, mereka masak. Alhamdulillah mak, syukur pada Allah. Jadi saya ni waktu tu dah tua bangka dah. Kawan saya ada yang dah kahwin, kawan saya yang ada beli motor, kawan saya ada yang dah beli kereta, yang dah bekerja. Yang saya ni duduk belajar lagi. Dia orang dah beli RX-Z. Oh, RX-Z hebat ha? Kita apa ada balik kampung naik bas lompat. Orang lain naik motor, orang lain naik RX-Z, kita tahan bas tekan loceng, ting-tong, turun. Oh, bawa galas tu. Kamu dari mana, Kazim? Apa lagi sekolah? Belajar lagi. Kata dia, oh loh. Hei, kalau tercabar iman, aku berhenti sekolah. Buat apa ngapai Quran lah. Baik aku dapat RX-Z. Kan? Tapi tak, pasal dapat zakat, tak payah fikir. Akhirnya, tuan-tuan, saya pun habis belajar apa semua. Saya pun jadi guru. Daripada guru Quran, saya jadi imam. Daripada imam, jadi pendakwah. Sampai sekarang 34 tahun. Okey Ustaz, 34 tahun Ustaz ceramah sampai di mana Ustaz? Tahu? Australia? Australia pergi. Universiti di Australia saya masuk. Perth saya masuk. Melbourne saya masuk. Canberra saya masuk. Ustaz cakap bahasa apa di sana? Inggeris pun ada, Melayu pun ada, campur lah, hak Turki pun ada, Pakistan pun ada. Negara mana yang Ustaz pergi ceramah? Mesir ada, Syria ada, Jordan ada, Saudi ada. Lagi, Thailand ada, Kemboja ada, Vietnam pun ada. Jepun ada, China pun ada. Singapura ada, Indonesia ada, Brunei ada. Indonesia yang terbaru Ustaz ceramah di mana Ustaz? Bali. Ni yang terdekat Ustaz nak ceramah di mana Ustaz? Di Australia bulan 5. Yang terbaru Ustaz ceramah di luar negara terbaru bila Ustaz? 2 minggu lepas. Di mana Ustaz? Songkla. Di Thailand. 2 hari lepas RTM keluar dalam televisyen TV1. Dia buat liputan program saya di Hak Nyai dengan di Songkla. Riaknya Ustaz, memang. Kalau tak cerita tuan-tuan bukan tahu. Ustaz ceramah dalam TV? Ya. Sampai bila Ustaz? Sampai sekarang. Sekarang ni saya ceramah dengan tuan-tuan. Pukul 9 Ustaz lagi di rumah tuan-tuan. Apa cerita komen? Pukul 9 malam. Ustaz Kazim ni hantu raya betul lah. Kat masjid dia ada, kat TV pun dia ada. Segala TV saya masuk. Bukan setakat TV, panggung wayang pun saya masuk. Zim-zim, Allah Kazim. Tuan-tuan. Jadi gila Ustaz Kazim ni. Buku saya berapa? Buku saya 25 buah. Rancangan radio saya pun tak tahu. Radio apa saya tak masuk. Yang terbaru saya buat radio untuk orang-orang asal. Asyik FM. Ni. Lusa hari Jumaat ni saya rakaman untuk National FM. Sibuknya Ustaz biasa. Tadi ada satu syarikat daripada Astro, OSIS, dia nak buat drama. Ustaz Kazim, kami akan ambil Ustaz Kazim berlakon jadi guru besar dalam drama terbaru kita. 9 hari berlakon. Berlakon lagi saya Ustaz. Lepas ni tak kira pihak Ustaz. Okey Ustaz, filem Ustaz buat, drama Ustaz buat, buku Ustaz buat, rancangan TV Ustaz buat. FB Ustaz ada? Ada. Berapa follower Ustaz? Tak banyak, 2 juta. Tak ramai pun. TikTok, 1.7 juta. Instagram, 1.3 juta. Tak banyak pun. Berapa kali Ustaz kuliah dalam sehari? Dulu 5 kali, 4 kali sehari. Lah dah tua ni, sembayangan tu haji 80, tinggal sekali. Sekarang saya dengan tuan-tuan. Besok pagi pukul 9 saya di camp tentera. Malam besok saya dinilai. Kemudian saya balik ke Ipoh. Pagi saya buat satu masjid di Ipoh. Pukul 3 siaran langsung dekat RTM Perak. Malam forum perdana.
Hari Jumaat pagi dekat Radio National FM Angkasa Puri, malamnya dekat Jitra, Kedah. Habis Jitra balik ke Ipoh hari Sabtu, 16 bas melawat sekolah saya, malamnya di Ipoh. Kemudian hari Ahad 16 bas melawat sekolah saya, malamnya di KL. Pagi besok hari Isnin di mana Ustaz? Rancangan Al-Ustaz Astro rakaman. Setiap hari. Selama berapa puluh tahun? 34 tahun. Banyaknya pahala Ustaz. Dah. Tak banyak. Habis itu dapat pada siapa Ustaz? Orang yang bayar zakat. Kalaulah pembayar zakat tak bayar zakat, saya berhenti dah kerja Tuan Haji. Saya pun kerja kilang Sony gemak. Pergi Petaling Jaya kerja kilang Sony, balik ni RZ. Tapi kerana adanya orang-orang macam tuan-tuan yang ikhlas bayar zakat, yang tak berhenti bayar zakat. Kami ni pelajar tahfiz ni dapat merasa duit zakat, tak payah fikir nak kerja, tak payah fikir nak gatal, nak menikah, tak payah fikir nak berhenti sekolah. Tekun hafal Quran. Maka kami pun mengajar orang. Kami pun kuliah pada orang. Kami pun ceramah pada orang. Adakah dapat pahala pada kami saja? Tak. Dapat pahala pada tuan-tuan. Tapi Ustaz, kami tak ceramah Ustaz. Kami tak buat sekolah Ustaz. Kami tak buat pondok Ustaz. Kami tak hafal Quran Ustaz. Ya, memang hang tak buat. Tapi hang dapat pahala walaupun tak buat. Macam yang saya kata tadi. Kerana apa? Sumbangan kita, zakat kita, ilmu yang dimanfaatkan. Jadi yang banyak pahala bukan saya, tuan-tuan. Okey, kita raikan kehadiran Yang Berhormat Datuk Rahmat kita. Ya, terima kasih pada beliau yang sudi datang, Esko Pendidikan Pengajian Tinggi yang sanggup datang pada kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, pahala inilah yang akan kita bawa. Memang tuan-tuan bayar zakat. Bayar zakat. Tapi tuan-tuan tak tahu zakat tuan-tuan tu sampai pada siapa. Tiba-tiba tuan-tuan sampai kepada anak-anak kita ni. Anak-anak ni jadi apa nanti ni? Tah-tah dia jadi, masih lebih. Cuma tah-tah jadi mufti ke? Tah-tah jadi apa? Kita tak tahu. Dia mengajar orang, dia bagi ilmu pada orang, dia bagi manfaat. Tuan-tuan dah mati dah, pahala masih berjalan. Dia jadi imam mencukup. Tiap-tiap kali dia semayang, kita dah mati lama dah. Ilmu yang dia dapat tu tuan-tuan, dia manfaatkan kita yang membantu dia pun kita dapat. Tu nama dia zakat. Tapi orang tak nampak zakat sebagai satu bentuk pahala yang berpanjangan. Dia kata, aduh, teruk-teruk kerja, bayar zakat. Dia tak nampak. Sebab tu saya suka malam ni, kita buat program macam ni, bagi pencerahan. Mula-mula tuan-tuan nampak, oh, Ustaz Kazim ni riak, ada cerita, dia ceramah je. Tak, saya nak cerita berapa banyak pahala kita. Pahala yang tuan-tuan infak. Sekarang memang tak nampak. Bila nak nampak? Tunggu mati. Duduk dalam kubur tu baru nampak. Bila nak nampak? Dekat-dekat nak mati. Baru nampak. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, janganlah cabut lagi nyawa aku. Kalaulah boleh, tangguhlah sekejap mati ni. Janganlah mati lagi. Kamu nak buat apa yang tak nak mati sekarang? Fa asaddaqa. Aku nak sedekah. Wa akum minas solihin. Dan aku nak buat amalan soleh. Dekat nak mati baru nampak. I say man. Cakap dah tak boleh. Nak tulis cek pun dah tak boleh. Dah minta ya Allah panjang umur. Anak-anak pula 3 orang, Abdul Wahab, Abdul Wahub, Abdul Wahid. Belum mati dah bergaduh pasal harta. Allah, segala harta ayahanda adalah kakanda yang punya. Kelang-kelang, factory, kakanda yang punya. Factory dengan kilang kan sama. Subhanallah. Ni cerita tu
3 Abdul. Jadi sebelum kita jadi macam Ismet Ulam Raja, dah nak mati pun, selesai siap-siap dulu. Kita pi jumpa perkim, berapa? Tak cukup lagi, Datuk. Nak bayar rumah ni, saya bagi sekian banyak. Berapa? Apa yang makcik nak bagi? Saya tak ada duit, makcik tak ada duit, tapi makcik ada gigi emas. Gigi emas pun, gigi emas ada makcik, nanti kita leburkan emas dia. Yang penting boleh tolong pada agama Allah. Bayangkan tuan-tuan, nanti anak-anak kita, saudara-saudara baru kita yang terlibat dengan agama Islam, dia sebarkan pula pada keluarga dia, tarik pada keluarga dia masuk Islam, tuan-tuan dapat pahala apa? Dia tarik tuan-tuan, mak dia tak Islam, pak dia tak Islam, masuk Islam. Saya ada satu kali pengalaman berceramah. Saya tengok satu nyonya tu. Bila saya ceramah, dia datang. Dia duduk kat hujung. Duduk. Nyonya. Dengan baju nyonya. Kain nyonya. Tak pakai tudung. Subuh saya kuliah. Dia datang. Satu hari dia datang. Habis sembahyang subuh. Ustaz, jom kita makan breakfast. Boleh. Pergi dengan nyonya tu. Bawa anak dia, menantu dia. Saya tanya dia, Nya, you datang ceramah kuliah saya pasal saya suka. Saya teringat pula sekarang bila tengok Upin, teringat ke nyonya tu. Saya suka. Nyonya tu lama dah sebut tuan-tuan. Saya suka. Bila saya ceramah di KL, dia duduk di Johor, dia datang di KL. Kuliah subuh saya di KL, kuliah maghrib saya di KL, dia datang. Satu hari bila dia datang ceramah saya, maghrib di sebuah masjid, dia tak pakai tudung, dia duduk dekat depan atas tangga tu, dia tengok ceramah. Makcik yang pakai tudung marah dia. Dah tahu nak sembahyang pakailah telekam. Sabar saya Kak Sum. Kak Sum tu pun baru 2 minggu pakai tudung Kak Sum. Dia tak Islam. Dia nak dengar ceramah. Dia kata bila dia dengar, dia rasa tenang. Dia ajak suami dia. Suami tak nak datang. Dia datang, drive seorang-seorang. Datang. Nyonya 60 lebih dah. Apa jadi kat dia? Saya pergi ceramah di Batu Kurau. Anak dia telefon. Ustaz, saya anak ini. Ya. Mak sihat ke? Mak saya sakit lah Ustaz. Sekarang ada dekat hospital. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Macam mana keadaan mak sekarang? Kritikal lah Ustaz. Ustaz tolong doa. Baik. Saya doa. Saya lagi telefon balik. Ustaz, mak saya mau masuk Islam Ustaz. Macam mana nak buat? Saya kata, masuk Islam, masuk sajalah. Bila panggil Ustaz ke, jabat agama ke, yang mana ada dekat-dekat tu imam ke apa, Islam kan dia. Akhirnya Islam dia. Di katil hospital, dalam muat hospital, masuk Islam. Mak dia, anak dia telefon balik. Ustaz, mak saya cakap, dia minta saya bubuh nama. Saya kata, tak, letakkan Siti Khadijah. Sempena isteri Rasulullah, Khadijah. 5 minit lepas tu anak dia call balik. Ustaz, mak sudah meninggal. Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, ni kita tak tahu Allah bagi hidayahnya. Tuan-tuan penyumbang untuk rumah perkim. Tuan-tuan penyumbang untuk satu tempat nak bagi orang mu'alaf belajar agama. Dia tarik orang lain masuk Islam. Bayangkan berapa banyak pahala tuan-tuan. Kita tak buat kerja pun. Kita tak jadi mubaligh pun. Kita tak jadi pendakwah perkim pun. Tapi kita ni adalah orang kaya. Orang berharta. Orang yang ada duit. Tak ada banyak pun tak apa. Tapi kita bagi. Kita dapat pahala daripada situ. Jadi 3 pahala ni kita bawa di hari kiamat. Apa dia? Puasa, semayang kita, puasa kita, zakat kita. Tapi silap pula tuan-tuan. Semayang bawa, puasa bawa, zakat bawa pahala. Tapi dalam masa yang sama, wa ya'ti wa qad syatama hadha. Dalam kita duk bawa pahala tu pula, dibawanya pula dosa mencaci.
wa syatama hadha. Dibawanya pula dosa wa qazafa hadha. Qazaf, menuduh orang. Dosa duk tuduh orang. Lagi wa akala mala hadha. Dibawanya dosa makan harta orang. Lagi wa safaka dama hadha. Bawanya dosa menumpahkan darah orang. Wa daraba hadha. Dibawanya dosa duk pukul orang. Dalam duk semayang tu, bawa pula dosa ni. Aisimit. Dosa apa Ustaz? Maki orang. Syatama. Syatama hadha. Semayang rajin. Habis-habis semayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maki tu imam. Tu imam tu pasal bodoh sangat. Baca kok panjang-panjang. Dia tak tahu. Bodoh ni sebut. Yang kawan tersebut memang bingung pun. Nanti sembahyang isyak kau pula imam. Kepala otak kau tadi. Hai. Baru lepas sembahyang kau maki tu imam. Baru lepas sembahyang kau maki orang besar. Walaupun kita kata benda tu kecil. Bodoh, haram jadah, babi, setan. Seolah-olah halal pula. Tambah-tambah ada media sosial. Ditulisnya, dimakinya, dikatanya dalam media sosial. Seolah-olah tak dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Sedangkan Allah katakan, wa tukallimuna aydihim, ni tangan ni akan bercakap. Hari kiamat ni, tangan ni, tuan-tuan tengok je tangan ni. Suruh genggam, dia genggam. Suruh buka, dia buka. Pagi penampar, dia ikut. Korek telinga pun dia ikut. Di dunia memang kau ikut kau diam Akhirat nanti kau bercakap ini kerja kau Tuan-tuan tak nak cakap dengan tangan macam tu. Duk saja sekarang kau diam ikut cakap orang. Aku buat apa kau ikut kau ikut Hari kiamat kau buka rahsia aku banyak cantik kau tangan. Agak-agak tuan-tuan nak duduk tak sebelah dia. Mat belah mat gila mat. Tu bukan gila tau. Itu ahli sufi ke mak tuan. Gamak-gamak wali. Jangan kita gunakan tangan ni untuk maki orang. Cakapan maki orang. Ini pantang dapat mikrofon. Dapat mikrofon seolah-olah halal memaki orang. Alhamdulillah Ustaz, saya tak pegang mikrofon. Selamat saya Ustaz. Memang abang selamat sebab abang tak pakai mikrofon. Tapi abang tak selamat bila abang pegang steering. Serban di kepala, songkok di kepala, kopiah di kepala. Cuba tengok steering di tangan. Keluar pintu pagar je, kereta depan tu lembab keluar. Bodoh betul lah haram je. Dah tak ada kereta kau jalan lah. Oi, bodoh betul lah kau. Hai, lepas sembahyang Jumaat tu. Oi. Kau nak tunggu bila? Tahun depan kau nak keluar. Ya bodoh betul lah. Kereta ya Allah. Kau nak tunggu apa? Sunyi sepi baru kau nak keluar. Berapa ramai yang berubah bila dapat steering. Daripada subhanallah, 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 subhanallah. Pegang tasbih, subhanallah. Pegang steering jadi apa? Jadi sombong, ada belagak, ada suka maki orang. Tengok pula pakcik depan tu slow naik kereta Mazda. 302 punya Mazda. Oh, slow. Kawan melawat kampung. Gini itu. Kita pula Allah, cepatlah aduh. Ini mesti kita kampung ni. Bila kita potong kereta tu kita tengok, hei, okey, sat lagi hei, nampak tak? Jangan. Ni dosa. Yang inilah yang banyak dosa kita. Dosa lidah, wasyatama hadza, maki orang. Lagi maki hujan. Asyik man, hujan pula celaka tu. Slow asal aku niaga hujan, asal hujan niaga. Setan betul lah. Hujan kan rahmat Allah. Asal kau cakap setan? Kenapa cakap macam tu? Angin kau maki, hujan kau maki. Tak adalah Ustaz, angin tu selak kain saya, nampak saya. Pula macam mana kerja dia angin? Dia selak lah punya betul. Awak lah kena beringat. Maki ke angin tu buat apa? Ada yang maki pada mak bapak yang dah mati. Lagi dahsyat.
Bila dia pergi berubat dengan Tok Bomo, Tok Bomo tengok ni dalam mangkuk. Al-mangkuk wal hayyun, tengok. Saka orang tua ni. Dia cari tuan dia yang baru. Nampak isteri kamu lah. Yang lemah dalam ramai-ramai adik-beradik dia, isteri kamu yang lemah. Itu yang datang duduk cakap dinding tu. Malam-malam duduk cakap dinding tu. Husin! Nah, itulah dia tu. Saka gitu dia. Balik berbual suami isteri tu. Kita tak minta pun abang, saka-saka ni. Tak pernah kita nak minta berdosa ni. Tak tahulah orang tua-tua dulu bodoh betul. Ini benda yang hantu buat apa? Celaka betul. Celaka pasal apa? Mana awak tahu yang dia bela hantu? Apa saya tak tahu pula Ustaz Tok Bomo yang cakap? Mana Tok Bomo tahu? Dia tengoklah mangkuk Ustaz. Engkau lah mangkuk walhayun kau ni. Adakah mangkuk ni boleh bagi tahu? Engkau dah fitnah mak engkau, nenek engkau, moyang engkau. Buatnya mereka itu tidak pernah bela hantu raya. Macam nak minta maaf je mana. Sebab tu tuan-tuan tengok dalam filem saya tu. Waktu saya sakit dalam scene dalam filem tu. Saya berbaring atas tilam dekat ruang tamu tu. Isteri saya duduk di sebelah dalam filem tu. Macam-macam orang datang kan nak berubat saya. Ada yang bawa mesin photostat. Keluar gambar. Inilah orang yang sihirkan kamu. Saya tengok muka dia. Saya tengok muka photostat, saya tengok muka dia. Tengok kertas photostat, tengok muka dia. Macam muka kamu je kena orang tak. Belah terus tuan-tuan. Tu nama dia Bomo photostat. Saya bukan bohong tu, itu cerita betul tu. Termasuklah yang datang suami isteri. Dalam filem tu, saya buat anak beranak datang. Dalam filem tu. Di sana, di situ. Cerita yang betulnya, dia datang dengan isteri dia, bawa anak-anak dia. Kami datang nak ngubat Ustaz Kazim. Saya pun tengok. Silakanlah. Kalau nak tolong, ikhlas, silakan. Dia ambilnya colok. Dipasang depan saya. Nganga saya. Isteri saya dah. Bang, apa yang colok-colok ni bang? Dah. Kita tengok je. Tengok. Begini. Pasang colok. Wah, nama apa? Hah, sudah. Nama mak apa? Nama Tok Wan apa? Saka padi. Sudah dia mari mokyong pula dah. Dia kata, tukang translate dia isteri dia. Yang datang ni, yang mari kacau Ustaz Kazim ni, Bomo ni dia bagi tahu saka padi. Sebab tok nenek Ustaz Kazim ni buat padi, sawah padi. Jadi tak ada siapa nak membelanya. Dari dia mari kacau Ustaz Kazim lah. Gitulah. Saya pun tanya, dari mana tu? Daripada keturunan Ustaz Kazim. Tok dulu kita tak tahulah. Tu yang mana satu. Tapi demon dia turun. Dia mari kat Ustaz Kazim. Jadi saya lah kena bela saka tu. Kena bela buat padi. Tang mana padi pula diipu. Ya Allah. Saya kata abang, padam. Dia dong. Saya kata abang, padam. Boleh pula dia padam colok. Tuan. Maknanya dia tak masuk hantu pun. Benar nipu. Saya kata abang, saya ni Ustaz Kazim. Saya ada sekolah pondok. 18 tahun dah sekolah saya. Bapa saya, nama dia Elias bin Cik Mat. Dia adalah guru agama. Mak saya, Nazirah Ismail, dia adalah guru agama. Kami tak ada padi, kami tak ada sawah. Bapa saya, nama betul dia Cik Mat. Cik Mat ni, keturunan Cik Mat ni adalah keturunan daripada mufti sebuah kerajaan di hujung negeri Thailand. Kami adalah keturunan daripada mufti, pindah ke Perak, kami buka kampung, kami buka sekolah, kami buka madrasah, kami buka pengajian.
Sekarang giliran saya buka pengajian. Kami tak pernah buka pondok. Mak saya pula, mak dia nama Halimah. Halimah ni adalah mudir, mak guru kepada sebuah sekolah di Batu Kurau. Asal daripada Port Well. Port Well ni pula dia ada tok dia dulu, ada pula pengajian di Port Well. Kami tak pernah buka sekolah. Kami tak pernah buka bendang. Tak pernah bela bendang. Kami tak ada bendang. Kami tak ada sawah. Tang bila kami bela hantu raya? Kalau saya percaya cakap abang, saya dah fitnah keturunan saya. Nak minta maaf macam mana? Isteri dia kata apa? Itulah orang kata dah berhenti lah. Dia nak berubah orang juga lah. Kena dengan Ustaz Kazim dah. Orang kata jangan dah. Dia lah hang. Tuan-tuan yang duk percaya buat apa? Kita dah maki orang. Menuduh orang. Wa qazafa hadha. Pergi tuduh orang. Qazaf. Tuduh orang sana. Tuduh orang sini. Cuba tengok sakit saya ni siapa buat. Bukan orang lain. Kamu kenal ni. Umur 70. Kalau ceramah duduk depan sekali atas kursi. Datuk Halimah ke? Udah. Tak pasal pula Datuk Halimah kena tuan-tuan. Oh. Naya. Bawa pula dosa apa? Dibawanya pula dosa wa akala mala hadza. Makan benda haram pula. Dosa makan benda haram. Malam ni ada makan kan? Ada Ustaz no? Ada. Alhamdulillah, syukur. 2 hari lepas saya di Tanjung Bidara. Mereka buat perarakan maulid petang. Hebat masjid Tanjung Bidara. Saya duduk mengendak kat homestay. Sallallahu. Petang puasa tuan-tuan. Berani mati betul. Buatnya hujan turun. Selalu perarakan maulid pagi-pagi. Dia orang petang dekat maghrib. Sallallahu. Hebat Tanjung Bidara. Mari malam tu ceramahlah ramainya orang. Makan kambing pula. Masak kambing lah apalah. Meriahnya subhanallah. Alhamdulillah. Tapi berapa ramai yang cilok lauk? Bahaya tuan. Masjid, orang datang sembahyang Jumaat, letak pisang supaya jemaah makan. Dia datang pukul 11, dia tengok pisang yang cantik, dia rembat dulu. Bubuh dalam raga motor ES5. Tutup pula dengan kain pelekat, Cak Gajah duduk. Kemudian datang sembahyang Jumaat, Allah. Itu nak cah mencuri ke apa? Habis sembahyang, dia pergi balik ke motor, selak kain pelekat dia. Tinggal kain pelekat je, pisang udah hilang pula. Celaka betul, curi pisang aku. Engkau pun curi masjid punya. Cakap banyak pula entar. Aduh, subhanallah. Oi, duk makan harta orang jangan. Kalau dah balance, kalau tak habis, buat baliklah. Ini cilok. Bawa bungkus siap-siap. Bagi korban tu mu korban. Hari korban, tuan-tuan. Anak dia tunggu balik pagar. Dia ambil muka, pum, lempar. Dia tengok je pengurusi tak nampak, pum. Anak dia pula bekas kipas sekolah. Begini. Penuh peti air di rumah. Dia nak buat apa? Makan. Curi orang punya. Ambil sekilo sudah. Lah orang lain sekilo. Ni awak belasah sampai 10 kilo. Tu buat apa? Itu mencuri peringkat kecil-kecilan. Jaga-jaga dosa makan benda yang haram. Okey, saya bila tengok pisang ni tuan-tuan, kita ni poket baju Melayu ada 2. No? Semayang Jumaat. Dia tak makan, dia kata nanti kalau aku makan sebelum Jumaat, nanti terasa tau. Tengah semayang tu terasa pisang. Allahu Akbar. Pisang tadi ni kan terbatal pula puasa dia. Dia boleh telan pula pisang tu. Sebab tu ada orang dia tak makan sebelum solat, dia makan selepas solat. Di mana dia simpan? Dalam poket baju Melayu. Bila dia sujud, bergolek pisang tu. Ni pun masalah juga ni. Dia pun tak khusyuk. Jatuhlah pula. Aduh. Orang sebelah je tak khusyuk juga. Oi, pisang.
Bila dia sujud kali kedua, tangan dia ambil, bubuhlah poket. Bila bangun rakaat kedua, hilang pisang. Orang sulah heran. Udah hilang pula pisang. Dia pun bukan semayang, tuan-tuan. Pisang tak habis-habis. Allahu Akbar, tuan-tuan. Dosa yang kita bawa apa dia? Wasafaka dama hadha wa daraba hadha. Kita berdarah orang, kita tumpahkan, kita pukul orang. Maka bila sampai di hari kiamat, Allah panggil perbicaraan. Solat ada, semayang ada, puasa ada, bagus. Tengok-tengok dosa maki ada. Tuhan, dia maki saya, Tuhan. Allah, dia kutuk saya. Allah, dia kata saya beruk. Allah, dulu waktu di dunia dia panggil saya babi. Saya tuntut balik Allah. Ambil pahala semayang, bagi dekat orang tu. Ambil pahala semayang, bagi dekat orang yang dia maki. Pahala puasa, bagi dekat orang yang dia maki. Habis pahala dia. Semayang habis pahala, puasa habis pahala, zakat habis pahala. Ingatkah dah habis orang menuntut? Ramai lagi menuntut. Tuhan, dia ni dulu pukul saya. Bila? Dalam masjid. Waktu tu saya umur 10 tahun. Dia sepaknya saya. Kenapa dia sepak awak? Sebab saya main-main dalam masjid. Siapa dia? Tuk Siap. Sudah tuan-tuan. Begini kena tampar. Baru ni depan mata saya tuan-tuan. Selalu saya tengok dalam CCTV. Saya sembahyang isyak. Hari hujan. Berlari bawa payung ni nak sembahyang isyak. Depan saya pun orang ni. Saya tengok dalam sah tu dah 3 sah. Budak-budak dalam 4-5 orang je. Belakang hujan lebat tuan-tuan. Budak usia ini 9-10 tahun. Biasa lah sembahyang. Dia balik-balik. Datang Pak Ji ni. Dia tarik telinga budak. Saya tengok dia. Saya ingatkan dia tarik dengan warning je. Pam dia bagi sekali. Bapa. Pam budak tuan-tuan. Allah. Saya dah dia tampar. Nak buat apa? Diam je lah. Takkan nak bergaduh tampar dia pula. Dah lah hujan. Yang datang semayang 4-5 orang. Budak-budak. Tuan-tuan ingat kalau nak datang budak-budak tuan-tuan. Ni budak tahfiz ni, pelajar tahfiz. Kalau ustaz dia tak suruh datang, tobatlah pun tak datang tuan. Tiba-tiba ada budak-budak yang sukarela datang. Semayang, datang, sukarela. Dah lah hujan, balik sekali lagi, basah, naik basikal datang. Kena pula aduh. Tunggu lagi 10 tahun. Dia cari balik Pak Cik tu. Pak Cik ingat tak Pak Cik tampar saya kata. Sekarang kalau saya tampar Pak Cik macam. Pak Cik tu pun dah Parkinson dah. Cukuplah pergi kat budak-budak tu. Sembayang elok. Sebab tu saya pergi sebelah dia. Saya sembayang sebelah dia. Allah. Saya tak macam tu kat dia. Budak saya tak macam tu. Pergi sembayang sebelah dia. Allah. Habis-habis salam dengan dia. Pujuk dia balik. Jadi lah, kenangan dia kena tampar tu dipadam dengan kenangan dia duduk sebelah Ustaz Kazim. Jadi jangan saya pergi jumpa budak dia, padam muka. Main-main, padam muka. Jangan tuan-tuan, dibakarnya kereta saya tuan-tuan. Pahala kita habis dengan kita pukul orang. Pahala kita habis dengan menumpahkan darah orang. Akhirnya, tidak ada lagi pahala. Orang masih menuntut. Pahala dah habis. Allah kata, ambil dosa orang tu, ambil dosa orang tu, ambil dosa orang tu, awak pikul. Pahala kasih dekat orang, dosa orang pula kita terpaksa tanggung. Akhirnya, muflis. Inilah dipanggil sebagai muflis, bankrupt. Semayang sia-sia, puasa sia-sia, apa sia-sia, dengan sebab lidah punya pasal. Dengan sebab tangan punya pasal. Dengan sebab mulut punya pasal. Mulut apa dia? Makan benda haram. Lidah apa dia? Mengata orang, menuduh orang, mengumpat orang. Tangan pasal? Memukul orang. Abang-abang, janganlah pukul isteri kita.
Semalam datang orang mengadu, ustaz, ya. Suami saya ustaz. Oh bagus. Bagus kata ustaz. Kenapa pula? Cakap apa masalah? Saya kena pukul tak? Oh sudah. Ustaz pun kaki pukul ke? Muatai punya ustaz ke apa? Jangan bang. Saya pernah jumpa satu ustaz, dia sepak isteri dia daripada perut, menggelongsor isteri dia, masuk bawah katil. Dahsyatnya. Dia ambil tali, getah paip tu, pukul belakang isteri dia. Hanya sebab isteri dia tak baca kopi pada dia. Tak baca kopi. Saya ingatkan ni cerita pendekar bujang lapuk. Seniman bujang lapuk. Ingatkan P. Ramlee bohong je. Berkali aku cakap, kenapa kau tak taruh belacan nak pancung tuan-tuan? Rupa-rupanya betul. Tak buat kopi pun main pancung-pancung. Kan Sudin cakap. Yelah, tak letak belacan pun mau pancung-pancung. Berlakon pun berlakon lah. Tapi ni tak kena. Yelah ni berlakon nak buat macam mana dah kata macam itu. Yelah buatlah cerita jin terbang ke apa ke. Ni cerita P. Ramlee. Kita ingat P. Ramlee itu saja buat. Rupanya betul tuan. Bang, isteri untuk dijaga, bukan untuk didera. Jangan sampai isteri kita dakwa kita di hari kiamat. Akak-akak, suami ni untuk ditaati. Jangan akak-akak duk smackdown hamba Allah tu. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, mudah-mudahan program kita pada malam ini untuk mencari dana, untuk membeli sebuah rumah kedai, untuk menjalankan aktiviti perkim akan tercapai dengan adanya sumbangan daripada pihak tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja kuliah kita pada malam ini insya-Allah. Terima kasih pada yang berhormat Datuk Haji Rahmat Mariman. Terima kasih kepada Datuk Wira Haji Abdul Halim Tawil. Terima kasih pada Datuk Osman, Datuk Halimah, pada semua yang hadir. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam tadi kalau boleh tuan-tuan janganlah nak beli tu rendah pada 1,000 nah. Bagilah lebih untuk masjid kita. Jangan beli RM50 pula. Ya, wallahu a'lam. Terima kasih.